Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada penonton di luar sana. Kembali lagi kita pada hari ini di Lepak at Lekopak Podcast ya. Hari ini kita mempunyai topik yang menarik, sangat-sangat menarik, iaitu memacu generasi celik digital. Saya Karya Budi Muhammad Aris, Director of Marketing, Sales dan Licensing untuk Lekopak Production, selaku moderator anda pada hari ini. Dan saya ditemani oleh 3 prominent shall I say panelists pada hari ini. So this is something interesting sebab saya rasa we are all in agreement that digital ni memang something that is a must in our everyday life nowadays. And ni automation, digital dan to an extent semua dah AI sekarang ni. Jadi kalau kita tidak menjangkau ke tempat tu, kita tak digital savvy, shall I say, dan kita akan ketinggalan. Apatah lagi kalau satu generasi tu memang tak digital savvy at all. Yeah? So we're talking about anak bangsa ketinggalan. Itu something that is not good lah ya. And today we are blessed again to have 3 prominent panelists that we have here, and then untuk further discuss on this matter. Okay, and let me take the liberty untuk memperkenalkan who do we have here today. Dengan kita pada hari ini Puan Farah Nadirah ya, selaku pengurus Akademi Yayasan Felda, betul ya? Baik, tadi saya difahamkan ada meeting lain sebelum ke sini. Betul. Ada meeting lain dan rushing ke sini. Terima kasih for making some time untuk join kita pada hari ini ya. Okay, kita nak berkenalan sikit dengan Puan Farah Nadirah ni. In your capacity, precisely di Yayasan Felda, what do you do? Apa yang Puan buat dekat sana? Okay, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for everyone lah kerana menjemput Yayasan Felda lah. Di dalam Yayasan Felda ni, kalau ikutkan kita ada 3 side yang penting, antaranya bahagian ke pendidikan, kebajikan dan kesihatan. So saya sendiri memang under academic. So kebanyakan mana-mana program yang memang direct academic, especially program MQA lah, iaitu under APU, LCAA, universiti awam, semua under academic lah. So memang directly semua under saya lah. Baik, dan kita juga ada Encik Ahmad Akmal bin Ahmad Zaini selaku Ketua Eksekutif Lekopak Innovation Academy ya. Masih Encik ke atau dah datuk ni? Panjang lagi nak datuk. Baik, same question juga. What do you oversee in LCA? Kalau nak ikutkan, boleh kata semua lah kot. Sebab actually kita masih infancy lagi kan, macam college yang kiranya masih di peringkat awal, IPTS yang di peringkat awal, dan kita fokus on pengkhususan terhadap apa orang kata kepakaran pemilik kita, iaitu syarikat induk Lekopak Production. So saya lebih kepada strategis lah. Saya tengok peluang-peluang baru dan cari juga contoh macam kerjasama dengan Yayasan Felda, jadi cari juga peluang-peluang sebegitulah untuk cari kolaborasi yang baru dan sebagainya. Tapi di masa yang sama, saya pun kena terlibat juga dalam orang kata apa, pembangunan kurikulum dan juga pembaharuan kurikulum dan juga perihal-perihal hak ehwal pelajar. I see. Okay. Itu satu tugasan yang saya rasa amat berat, memerlukan dedikasi sepenuhnya tu. Boleh. Baik, Encik Syed Nur Faiz Khalid bin Syed Ibrahim ya. Ya, saya. Selaku Creative Director. Ya, saya. Panjang juga ataupun saya rasa lebih dikenali Cik Faizu ya. Faizu, ya. Faizu. Baik, soalan yang sama juga di Lekopak. Okay, so saya di Lekopak Production, saya punya title adalah Creative Director. Di mana saya oversee creative part of bahagian output company lah. So kita tengok dari segi konten-konten yang kita buat dan apa-apa yang contohnya perlu kita bagi input dari segi penyampaian ataupun message ataupun image yang patut dijaga, semua benda seperti itulah. Tapi sebelum tu saya adalah project dan juga technical director, di mana saya oversee bahagian production on hand. So saya banyak buat benda-benda teknikal seperti VFX, simulation dan sebagainya. Dan sebelum tu saya adalah modeler dan rigger. So saya pernah terlibat dalam semua aspek production sebelum saya ke creative director ini. Dan saya juga oversee bahagian training juga sebelum kita tubuhkan SAA, di mana selepas kita siapkan kita punya movie dan sebagainya seperti yang pengarah bermula, kita ada UPP Increase Heman Tunggal dan sebagainya, kita nak translate semua benda tu kepada
akademik, di mana kalau kata locally kita sentiasa nampak perdebatan antara industri dan juga akademia, di mana dia orang cakap akademia tak sediakan tenaga pekerja yang cukup ataupun up to date, dan juga orang industri tidak menyampaikan info yang sebetul untuk akademia sediakan. So apa yang kita nampak kat sini, kita nampakkan ini peluang untuk kita jadi perantaraan yang lagi smooth ataupun lagi seamless. So dekat situ kita ada LC training sebelum ni, dan sekarang ni kita dah jadi besar, jadi seperti SAA dan sebagainya. Okay. Don't spill the bean too much, kita akan touch on that. Alright. Baik. You sound like a renaissance man to me. Semua tempat dah pergi dah. Yeah. Baik. Mungkin alang-alang kita dah ada kat sini, you can take this opportunity. Tadi is about you. Yes. So right now you are representing Lekopak. Mungkin little bit about Lekopak. Okay, Lekopak Lekopak ditubuhkan pada Disember 13, 2005, di mana kita nak membuat satu misi di mana kita nak menjadi animasi production house yang paling terampil di lokal dan juga menjadi satu brand global. So kat situ juga kita nak membina satu jalan baru untuk industri. So kalau kata ikut untuk masa itu di industri pada masa itu, bahagian 3D animasi hampir tidak ada, ataupun animation sendiri tidak ada industri dia. Di mana kita banyak buat outsourcing. Kita ada ambil ada kerja-kerja daripada company luar negara, dan kita membuat kerja tu, dan kita biasanya dapat nama dekat kredit kat belakang situ, ataupun tiada kredit sama sekali, di mana diorang bayar. Tetapi kat sini misi kita nak membina industri itu. So kat situ lah apa yang terjadi apabila kita keluarkan geng pengarang bermula, iaitu 3D animasi pertama di Malaysia. 2009 betul. Itu adalah 3D animasi featured film pertama di Malaysia. Muda lagi aku time tu. Muda. Saya rasa kita semua muda time tu. Saya masih sekolah lagi. Aduh, Cik Budi masih sekolah lagi. Saya takut. Sebab itulah, so bila kita dah keluarkan geng pengembaraan bermula tu, di situlah mulanya di mana industri 3D animasi di Malaysia ni membangun dengan pesat, di mana diorang nampak kat sini kita bukan saja untuk berkarya, tapi kita boleh buat career, kita boleh buat bisnes, kita boleh buat peluang pekerjaan, membina human capital yang baru, modal insan yang baru. So itu kita nampak dia. Jawapan makan penuh. Aduh. What an achievement. Yes. Baik. We gone a long way from the humble beginning. True. Baik, saya pass it over to Encik Akmal serba sedikit berkenaan LCA, Lekopak Animation Academy. Betul ya? Terima kasih. Basically kita sambung lah apa Cik Faizu, panjang pula Syed Nur Faiz sekali kan. Cik Faizu dah orang kata apa, bagi mukadimah tadi. Sebenarnya asalnya kewujudan LCA ni bermula dengan Lekopak Training Center, dan dia telah ditubuhkan untuk menjadi ejen untuk merapatkan jurang antara ketidaksampaian maklumat tentang keperluan industri dan juga apa yang ditawarkan oleh bahagian akademia. Maksudnya institusi pengajian tinggi, tidak kira swasta atau awam, telah menjadi satu, saya tak boleh kata masalah, tapi lebih kepada cabaran, di mana bila diambil graduan-graduan yang baru sahaja tamat pengajian ni untuk bekerja, correct me if I'm wrong betulkan saya kalau saya silap, Lekopak Production menghadapi sedikit kesukaran sebab ada yang tak ready, ada yang masih tak boleh buat kerja tu secara yang diperlukan industri. Dan because of that, dia memerlukan mungkin 6 bulan ke setahun lagi untuk dilatih semula. Betul. Dan itu telah menjadi satu cabaran sebab dalam industri ni masa is everything. Timeline tu akan membabitkan banyak aspek kos, banyak aspek dia akan basically sangkutkan projek-projek yang lain kan. Betul. Jadi kita punya founder dan juga pengarah urusan kita Tuan Haji Burhanuddin dan tim dia telah decide, why not kita bangunkan bakat ni internally. Kita buat satu ekosistem yang memang kita punya acuan, jadi kita punya produk, dan obviously dia akan boleh buatlah kerja yang kita nak dia buat sebab kita ajar buat kerja yang kita buat, memang buat. Betul. So dekat situlah bermulanya
And then I think because of the success of kursus-kursus pendek kan masa tu, betul kan Syed? Kursus-kursus pendek tu telah mendapat orang kata sure lah daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi kalau tidak silap saya masa tu untuk dibukukan ataupun untuk dibentukkan menjadi program diploma. Supaya kita menjadi satu, lagi sekali saya gunakan perkataan ni, ejen yang betul-betul mengetengahkan silibus yang memang dipacu oleh industri. Disebabkan kita akan fokus kepada apa yang dalam industri ni buat. Kerja yang macam mana yang wujud, itu je yang kita ajar. Bukanlah langsung tak ada teori tu, tapi fokus terhadap teori tu kurang. Dan selepas itu berkembanglah. Makin lama kita pun mendapat orang kata kepercayaan banyak pihak, dan alhamdulillah pada tahun 2022 tak salah saya kita telah boleh kata saya dipinang lah, dipinang untuk mencuba untuk mencuba menjadi rakan kolaborasi Yayasan Felda melalui Felda juga. Mungkin kita telah membuktikan sesuatu yang mendapat kepercayaan, dan at the same time kita juga berterima kasih disebabkan itu menjadi satu platform baru for us. Sebab Lekopak Production orang dah kenal, tapi Lekopak Nation Academy masih nak bina brand dia, masih nak bina jenama dia. So salah satunya of course kalau kita ada rakan kolaborasi yang kira besar lah kan, kira otai-otai kan. So kita sangat-sangat berterima kasih dan berharapkan kerjasama ni berpanjangan so that sama-sama Lekopak Animation Academy ni boleh go to greater heights lah. So sedikit sebanyak itulah LCA from inception sampailah sekarang. Very very thorough, I would say that. Cuma saya ada satu question sebelum saya menghala kepada puan nanti ya. Now we're talking about the need untuk yang apa nama dia ni, supply tenaga kerja di luar sana as per expectation dan the gap apa tu semua. So soalan dia, kenapa tidak Lekopak yang take that initiative instead of LCA? Kita develop LCA instead of Lekopak. Okay. So that is a very tricky. That is a very tricky because I have been in the MQA board and I have been in the saya juga telah membina NOS untuk one of the NOS for untuk Jabatan Pengguna Kemahiran kan. Yes. Betul. So basically untuk diorang gunakan SLDN. So saya kat dua-dua board tu sebelum ni. So di mana saya nampak kat situ adalah gap di situ adalah kerana communication, di mana dia punya jargon dengan lingo of people in education is different from people in industry. Industry is simple, it's straightforward. So basically you can do or you cannot do. You will do, kalau kata you can do, you will do. That's it. That's full stop. Tak ada. Tapi kalau kata contohnya bila kita cakap pasal education, dia ada kena cakap okay, so kalau kata kita nak buat sesuatu, apa dia perlu ada? Dia kena tahu ada pengetahuan. Bila dia cakap pengetahuan, apa dia kena buat? Okay, so apa the first step pertama? Apa dia kena tahu? Macam mana nak ambil first step tu? Dia kena tahu step by step. And step by step tu ada dia punya quality, ada dia punya format yang dia kena sampaikan untuk dijadikan education ataupun syllabus dan sebagainya. So bila kita cakap pasal benda tu, dia akan kumpulkan orang banyak-banyak and then dia akan bincang and dia akan cuba jadikan benda tu as academic friendly ataupun jadikan sebagai tu untuk diorang ngajar kat budak-budak. Tapi by that time biasanya dah setahun 2 tahun. And then when so speaking from Laskopak part lah, Laskopak ni is technically is a technology company, and our technology, when you talk about technology, it always change every quarter of the year. So you can imagine if you say you delay the syllabus macam kita bagi input and you delay that by 2 years, it's already like 4 quarters. It's already so many changes that's going on there. So by the time sampai kat budak-budak and budak ambil 3 tahun lebih belajar, how relevant is that info? Yalah, so dia masih macam ketinggalan. Exactly. So that's why we cannot directly juga masuk juga kat situ. Right. So still on that note, Encik Akmal, is there anything that you want to touch a bit to add on? I think kalau kita nak tengok dari konteks macam Cik Faizul cakap, macam mana kita nak kejar ataupun at least kenapa LCA dekat lah dan kenapa LCA diwujudkan. I think because yang paling penting tu elemen nak wujudkan talent tu. Untuk modal insan tu, because at the end of the day kita memahami yang Lekopak Production ni core dia ataupun teras dia adalah
menghasilkan produk tu. Jadi terdapat satu mungkin jurang ataupun peluang actually untuk diadakan lagi satu entiti specifically ataupun secara khususnya untuk membangunkan bakat tu. So di situlah kenapa diwujudkan LCA atau LC Training Center masa tu, disebabkan saya percaya untuk studio nak fokus kedua-dua is possible, tapi kesianlah mungkin tak balik kerja lah kan. Kawan-kawan kita kat studio kita tu punya lifestyle pun dah agak harsh juga kan. Bila kita basically working in the production is very harsh. Betul. Working with Dan deadlines. kalau saya boleh tambah sikit, saya rasa bila kita buat macam ni, another initiative yang coming back to the market out there is kita create job opportunities. Betul. Ini satu peluang yang mana saya rasa can benefit the community too. So saya rasa pembangunan atau the establishment of LC ini memang tepat dan pada waktu yang sesuai. Yep. Baik, minta maaf sebab keep you waiting. Okay, kita ada a few question ni nak tanya ni. Okay, kita start dulu. Sebelum tu untuk for the benefit of clarity dengan orang-orang di luar sana, sebelum kita touch on Yayasan Felda, let us know precisely dulu Felda. Okay, dengan kata senangnya, what is Felda? Felda ni kalau lagi dekat macam kalau kita tahu peneroka. So kalau sebut Felda, orang akan cakap pasal peneroka. So actually kita tahu Felda ni sangat besar. Ada around 11 wilayah, rancangan pun banyak. So memang cuma golongan sekarang, generasi baru sekarang kebanyakan tak tahu pun apa itu Felda. Okay. So macam Felda ni dia bukan ada sahaja ladang, dia banyak sebenarnya yang Felda ni buat. Tapi antara salah satu yang saya nampak sekarang ni, fokus Felda lebih kepada more tu pendidikan lah. Jangkap kemahiran TVET ni especially yang memang sekarang meningkat naik lah. Lagi-lagi daripada bidang teknologi tu sendiri. Baik. Ni sebab Felda ni, baju saya pun Felda ni. Serang promote sikit Felda. Peneroka tu. Baik, itu Felda. And saya difahamkan Puan from the Yayasan Felda. Okay, now help us understand apa bezanya pula Yayasan Felda dan Felda. What is Yayasan Felda precisely? Okay, actually macam saya cakap tadi lah, Yayasan Felda dia ada 3 core. Firstly memang first pendidikan lah. So mungkin saya boleh ceritakan sedikit lah about Yayasan Felda daripada segi pendidikan. Okay, kalau kita nak tahu Yayasan Felda ada 3 college lah. Yang pertama di Negeri Sembilan, Raja Alias, kedua di Mempaga Pahang, and ketiga di Trolak Perak lah. So ketiga-tiga college ni ada dia punya peranan yang tersendiri dan ada kursus kemahiran yang tersendiri lah. Maksudnya different college tu different kursus. Okay. So macam dekat Trolak kita memang fokus on film and bahasa Inggeris, kursus bahasa Inggeris and kursus film di Trolak lah. And then di Negeri Sembilan kita fokus more to dialisis, pengurusan pejabat. And then dekat Pahang memang kita more fokus on orang kata F&B lah, F&B, culinary. So different college tu semua ada peranan-peranan dia lah. So actually itu daripada bidang kemahiran lah. Tapi macam saya sendiri more to academic. So academic dengan adanya kerjasama LCA ni, dia macam buka lah generasi baru lah, terutamanya more lebih kepada cenderung kepada teknologi lah. Baik. Itu daripada So ada plan untuk buka lebih banyak college? So far setakat ni 3 lah. Tapi dalam proses tu insyaAllah macam di Kelana Jaya lah. Tapi itu pun masih dalam proses lah. InsyaAllah. Baik, kalau saya boleh tanya lebih lanjut sedikit seperti yang Puan cakapkan tadi, kita dah lebih kurang faham Felda, Yayasan Felda. Dan the next question would be Yayasan Felda precisely siapa basically benefited from this initiative of yours? Kita target kita siapa yang benefit daripada this initiative yang Puan buat? Okay, benefit dia sebenarnya kita memang sebenarnya kita terbuka kepada warga negara Malaysia lah. Okay. Tapi kalau ada certain part ni kita memang khususkan kepada generasi baru lah, terutama generasi baru, anak kaki tangan, cucu anak peneroka, itu memang kita tekankan. Tapi sekarang ni ialah dengan zaman sekarang ni, saya pun jadi macam kenapa student sekarang ni tak nak belajar, macam kurang lah untuk belajar kan. Sebab tu kita rasa dengan adanya kemahiran, dengan adanya akademik, so saya rasa kursus-kursus yang kita tawarkan tu memang sebenarnya seronok dan sangat
relevan dengan pekerjaan akan datang ni. Baik. Itu very good answer, dan saya rasa kalau saya boleh simpulkan dalam a few words, adalah tidak keterlaluan untuk saya katakan ini actually inisiatif untuk kita develop human capital. Betul. Dan satu lagi untuk prepare them for the future challenges. Kan? Jadi dia maksud dia keluar sana tidak kosong lah, ada satu yang dia something yang dia boleh buat, ya. Okay, now this brought me to Encik Akmal dulu. Saya difahamkan ada kolaborasi antara Felda, Yayasan Felda, dengan LCA, dan can you tell us more what or how exactly what are this collaboration about? Okay, terima kasih, soalan yang sangat in a way ditunggu-tunggu kot, sebab dia bersangkut paut dengan apa yang Cik Budi cakap tadi, which is manfaat ataupun faedah kewujudan ataupun inisiatif-inisiatif dari Yayasan Felda ni, siapa yang dapat. So antara yang yang saya boleh cakap dari orang kata pengalaman sendiri lah, first hand experience, adalah macam yang Puan Farah cakap tadi, anak cucu dan juga dan bukan juga anak cucu warga peneroka sebenarnya, because dia telah berkembang fokusnya kepada orang kata untuk membantu yang memerlukan lah. So jadi dari segi collaboration dengan Lekopak Animation Academy ni, put it simply, Yayasan Felda sangat bermurah hati untuk menaja pelajar-pelajar yang bertuah untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma. Sangat interview juga lah. Ya. Baik. Teruskan. So tapi basically dia punya orang kata apa, kolaborasi ni dia bukan sahaja untuk pelajar-pelajar ni sambung belajar sebenarnya, tapi kita juga nak tengok dari segi pembangunan kemahiran dan juga karakter. So kadang-kadang bila sedang semester berjalan, pihak LCA dan juga pihak Yayasan Felda atau singkatnya YF, kita memang akan bermesyuarat lah. Kita bermesyuarat, kita tengok progres budak-budak ni dan macam mana kita boleh perkayakan lagi. Sebab apa yang dibelajar di college, lah. Tapi kita nak tengok juga, macam saya faham ada Neurolinguistic program dan juga camp jati diri. So benda-benda ni semua adalah selari dengan kalau kita biasa dengar national education punya goal, nak ada individu yang holistik kan. So dari situlah, dari kerjasama ni lah kita cuba work together untuk wujudkan, untuk lahirkan generasi yang sebegitu. So it's not just dia mudah kata pandai, bukan saja dia mudah kata pandai dalam apa yang dia pelajari di college tu, tapi at the same time dia mempunyai kemahiran dan juga dia mempunyai nilai-nilai yang kita kata cukup positif untuk menjadi seorang manusia yang akan menyumbang dengan secara positif kepada komuniti dan masyarakat secara umumnya. Baik Puan, do you setuju dengan ini yang terjadi antara kolaborasi itu, dan is there anything yang Puan boleh tambah sedikit kenaan topik ni? Saya rasa setujulah, sebab dia setuju tu bukan apa. Macam saya lah sendiri impress bila tengok pelajar-pelajar kita yang sedia ada ni, macam contohlah pelajar semester 3, diorang dah boleh buat satu macam apa Cik Akmal, produk. Produk tu diorang dah boleh create and jadi real lah. So kita rasa macam baru semester 3 tapi kita impress dengan teknologi sekarang lah, sebab teknologi pun makin maju, dah IR 5.0 kan. So saya rasa macam dengan ada collaboration yang macam ni, why not, mungkin selepas ni dah habis belajar, diorang dapat bekerja, ya mungkin bukan kat Malaysia, mungkin luar negara, mana kita nak tahu. Betul, kan. Betul. So saya rasa ni peluang yang bagus lah, yang sepatutnya generasi sekarang lah patut grab dengan peluang sebeginilah. Baik, saya terpanggil dengan salah satu point yang dibentangkan tadi, di mana it is bukan semua, selected few, betul ya? Maksudnya a few numbers of people yang dihantar. Okay, now kenapa tidak semua, ataupun apa kriteria pemilihan yang nak dihantarkan ke tempat LCA for training tu?
Cik Akmal ke saya? Boleh, siapa nak take dulu boleh? boleh nak Puan dulu perhaps. Okay. Macam syarat permohonan, kita memang terbuka kepada khusus kepada generasi baru dululah. So sebab macam Cik Akmal cakap tadilah, yayasan melalui Felda pun ada sponsor almost 20 orang lah. Kalau ikutkan kita ada 2 cohort. So bermula 2022 until now lah. So sekarang kita sedang mencari lagi around 17 untuk kita cukupkan 60 orang student. So kita Alhamdulillah lagi soon lah kita akan masuk on March lah, tak silap saya, untuk kita complete 60 orang tu. So syarat permohonan dia dia memang kredit lah, bahasa Melayu, sejarah, kredit, and then bujang dia tak adalah orang kata berat-berat punya syarat lah. Just dia minat dengan teknologi, sebab kita ada offer digital kita ada offer 2 diploma perniagaan kreatif and teknologi animation kan. Baik, Cik Ahmad, tambah Kalau sikit. saya boleh tambah sikit lah, of course macam apa tu yang kita sedia maklum, dia bukanlah kita maksudnya tidak memberi peluang kepada dia, tapi keutamaan diberikan pada anak cucu atau generasi baru Felda ni, because apa tu, kolaborasi tu datang dari situ dulu kan, tetapi at the same time kita juga ada allocation ataupun kita juga ada memberikan slot ataupun tempat kepada yang bukan generasi baru. Cuma selain daripada kelayakan akademik tu, kita tengok juga bila dia mohon tu macam mana personality dia, and then kita tengok juga dari segi minat dia. Sebab kalau nak diikutkan, memang banyaklah orang kiranya macam rasa peluang yang macam ni tak selalu ada kan, tapi at the same time kita pun kena tengok dari segi ada kita kena tapis in a way untuk nampak dia selari tak dengan apa yang kita nak capai, apa yang kita kiranya end game ataupun end goal, matlamat akhir kolaborasi ni, produk yang macam mana student-student ni atau para pelajar ni yang kita nak bentukkan dia. Jadi dekat situ menjadi kriteria juga. Dan selain dari itu, of course kita tengok juga dari segi once in a while kita tengok socio-economic status juga. Kalau misal kata kita tahu yang dia memang memangnya minat, tetapi kekangannya hanyalah pada masalah kewangan ataupun ketidakmampuan tu, pun kita cuba bantu jugalah. Sebab lagi-lagi kalau result dia lah, macam keputusan peperiksaan dia since sekolah semua bagus, jadi kita tak nampak kenapa ataupun kita rasa sayang dan rugi untuk kita tak menjadi pihak yang cuba memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang seperti inilah. Baik. So saya rasa at this stage kita dah nampak the establishment, the collaboration between Felda dan LCA respectively in conjunction with this initiative of memaju generasi celik digital, ya. Dan saya nak tanya, maybe I can open the floor, Puan dulu mungkin, in your own words Puan, macam tadi saya dah sentuh sikit kenapa berkenaan digital semua kan. In your own words, saya nampak tadi memang inisiatifnya kita nak membantu modal insan, nak bagi dia berguna untuk masa depan. Kenapa digital? Kenapa digital? Sebab saya rasa sekarang kita perlukan digital. Sedangkan kita nak cari info pun kita perlukan Google. So lagilah selepas ni saya rasa lagi maju. Kalau tak ada digital, saya rasa mungkin kita pun mungkin lost. Sebab digital tu memang di mana-mana pun memerlukan digital. Itu for me. Baik. Encik Faizul, is there anything you want to add on? Saya agree lah. Di mana kalau kata kita lihat di sini kan, kita cakap pasal digitalization, di mana the future is digital. The future is in the realm of digital. Because kalau kata kita lihat apa-apa teknologi yang kita sekarang, kita dah ada even like VR, dan kita ada augmented reality, virtual reality, augmented reality dan sebagainya. Dan kemudian awal-awal tahun ni kita nampak the boom of AI. The boom of AI, artificial intelligence. It's here. So macam kalau kata nak tak nak, they are already knocking on our door. Either we want to embrace them, or we want to keep closing the door until we cannot push them back. So it is here. So is where we want to embrace and learn how to utilize. Macam ini saya pernah cakap juga masa dekat saya company dekat bahagian digital.
macam mana kita, banyak orang cakap risau di mana kalau kata datang AI dan digital ni, di mana peluang pekerjaan mereka akan hilang. Dan kita punya konsensus kat situ adalah bukan pekerjaan dia hilang. Kita membuka peluang pekerjaan baru yang tak pernah ada peluang untuk kita nampak sebelum ni. Kerana kita ada AI tu. So mana human factor semua dan sebagainya, kita boleh jadikan AI simple task, kita boleh jadikan AI, dan human factor ni jadikan sebagai orang yang drive AI tu. Kita kena tahu macam mana nak navigate around the AI, kita kena tahu macam mana nak navigate around the technology, because again by the end of the day, the thing that's driving the technology and the AI or anything what say you is human and the needs or the vision of what we want to achieve. So macam for us, we are the entertainment part. We want film, we want animation. So that is what our drive is. So that's how we steer ourselves through this ocean of technology. So anything's relevant, we will actually try to make it and embrace it. Yes. Interesting. That's a very good take. Okay, now back to kita punya memacu generasi yang celik digital tadi daripada pihak puan, ya kan? Saya punya I think natural questionnya, kenapa LCA? From your own words ni. Okay. Kenapa LCA? Ni kita rekod ni. Kita boleh tanya Cik Akmal. Daripada segi Felda, Yayasan Felda, when we want to embark in this initiative, ya kan? Jadi from your point of view, kenapa LCA? Be honest, sebenarnya banyak rakan kolaborasi yang nak kolaborasi dengan Yayasan Felda lah. Lagi-lagi part teknologi sekarang ni. Tapi I'm not sure kenapa 2022 tu terpanggil lah. Mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Mungkin orang banyak tahu pasal Upin Ipin, orang banyak tahu pasal Laskopak Production, tapi mungkin orang tak tahu pun Laskopak Animation ni LCA, Laskopak Animation kan. Animation, okay. And then mungkin orang tak tahu. Mula-mula macam saya sendirilah, mula-mula memang orang tak tahu LCA tu apa. Tapi bila kita explain, baru orang tahu, baru orang macam okay, Upin Ipin. Bila sebut LCA, orang kena sebut Upin Ipin dulu. Macam orang kata why LCA tu mungkin jawapan tu daripada Encik Akmal lah kan. Pada part saya, macam saya cakap lah, mungkin dah dijodohkan bersama, dah dijodohkan untuk berkolaborasi tu. So far outcome of the collaboration okay? So far okay. Alhamdulillah. Cuma macam saya sendiri macam kita plan macam mana tahu ada rezeki satu hari nanti macam LCP, LCA dengan yayasan mungkin boleh buat short film ke, gunakan anak-anak peneroka, anak generasi baru ni, Felda ni, buat satu short film untuk naikkan lagi Felda ke. Why not kan? Tepat soalan tu kepada orang yang kita boleh discuss lagi, So saya rasa kalau saya ambil kesimpulan pada poin-poin tadi, mula-mula tidak berapa kena LCA, tapi selepas tu macam it works well, dengan outcome-nya tu as per the expectation. Jadi in short bermakna kalau kita tanya kenapa LCA, bermakna cream of the crop lah ya. The best of the best lah. Sebab saya rasa kalau tidak, you wouldn't stay until this long lah ya, daripada 22 sampai sekarang ni. Jadi bermakna yang dekat luar sana tu tidak sebagus LCA lah kan. Ayat marketing tu kan. Which is fact. Sebab saya rasa, to be honest with you, dia natural. Natural as in kalau yang supply tak okay, yang nak supply pun tak jalan lah. Mungkin sekali dan tidak ada continuation. Tapi knowing the fact yang collaboration ni, saya rasa mungkin bukan sekali dan it's a long term punya, bermakna something right has been strike, ya kan? Dan mungkin daripada pihak kita juga kita boleh tanya Encik Akmal from your angle pula. Why Felda? Okay, to be honest, macam saya ada sentuh sikit tadi, so saya akan pergi lebih mendalam sikit lah. Macam saya cakap dan macam Puan Farah ada sebutkan tadi, dan actually kita semua pun sedia maklum, Lakopak Production tu dah berada di satu tahap yang ataupun statur yang orang kata siapa tak kenal. Okay. So cabaran ataupun lebih kepada kita punya cita-cita lah. Kita nak sampai level tu. Jadi kadang-kadang bila kita nak sampai level tu, going at it alone boleh. Tapi kalau ada rakan-rakan yang ada orang kata potensi untuk mempercepatkan atau membantu proses tu, why not? Jadi bila ditanya soalan kenapa Yayasan Felda,
kita pun tengok dari segi branding juga. Bila you ada partner yang memang orang memang dah kenal and inisiatifnya proven, membantu, dan program-programnya juga menunjukkan dia satu haluan dengan kita punya visi dan misi juga. So dekat situ saya sentuh macam pasal digital tadi. Di awal perancangan ataupun orang kata baru nak mula-mula bercinta, berkenal dengan Yayasan Felda dan Felda ni, saya sebenarnya terbuka mata saya. Sebab secara jujurnya sebelum tu saya memang ingat, mungkin saya pun dah lama tak orang kata research sendiri. Saya memang masih di mindset ataupun masih dalam pemikiran yang kalau anything to do with Felda, regardless Yayasan Felda ke FGV ke, dia sentiasa sawit, ladang and byproduct of sawit, ladang, sawit dan peladangan. Jadi bila mula-mula berkenal tu baru betul-betul kenal dan cintalah, sebab saya nampak orang-orang kuat dalamnya dah ada satu perancangan yang jauh ke hadapan untuk bawa keluar generasi baharu Felda ni daripada kancah itu sahaja. Because saya difahamkan teknologi, investment in teknologi lah, pelaburan dalam teknologi tu bukan sahaja di sektor pendidikan tu, tapi saya nampak dah ada macam program untuk ajar pengendalian drone. Betul. untuk mempercepatkan ataupun menaik taraf lah proses peladangan ni. Dan saya difahamkan juga ada pelaburan dalam teknologi untuk mempertingkatkan lagi hasil sawit tu. So macam dia dah menjadi satu evolusi. Dia bukan sahaja orang kata traditionalist dah. Baik. So dia gel dengan Lekopak Ammunition Academy, dan actually Lekopak group of company secara keseluruhannya. Sebab kita pun kita dari Lekopak ni kan kita tahu yang Tuan Haji Burhanuddin ni, he is always looking to see what's next. Betul. Dan kebiasaannya sebelum orang lain nampak. Dan pada Yayasan Felda dan Felda, saya nampak benda yang sama juga. Contoh masa saya pergi ke Inspirasi 25 hari tu, which is sambutan Jubli Perak Yayasan Felda, saya nampak satu benda yang impress is pasal pusat dialisis ni. Kita tahu kalau kita nak fund benda tu secara sendiri memang mahal. Tapi bila Yayasan Felda wujudkan ekosistem tu, in a way macam kita juga. Sebab kita tahu kita ada penghujungnya, kita ada pusat dialisis. So macam kita tahu penghujungnya kita ada studio. Betul. So kita nak develop talent tu internally. Kita nak pakai segala sumber, kita nak pakai segala kepakaran yang ada pada kita untuk jadikan produk kita. Betul. So that's why to answer, maaflah panjangnya, tapi saya balik kepada point teras tu adalah sebab saya nampak haluan, visi dan pemikiran tu sangat sama sebenarnya. Baik. Dan betapa dah majunya ekosistem Felda, Yayasan Felda ni sebenarnya. So of course bila diajak berkawan tu dah tahu macam tu, kita takkan cakap tidak lah. In shortnya, marriage made in heaven lah. Ya, betul. Match made in heaven, peace in a pot, apa lagi, pinang di belado. Actually. Baik, so kita dah establish that connection between LCA dengan Yayasan Felda. So next, I'm going to bring this to Encik Faizu. Yes. And how do LCP generally fit into this whole pieces? Kuat ni. So I think the vision of LCP juga adalah untuk menjadi peneraju LCP as in Lekopak Production. Lekopak Production adalah nak menjadi satu peneraju di Malaysia untuk ke mata global. Dan bila kita cakap pasal global ni, kita kena cakap dari segi content, memang we are there in terms of content, but in technology wise, in technical wise, of course, macam bila kita nak bandingkan dengan orang-orang di Amerika, di mana diorang ada bukan third party, diorang bukan lagi third party user, diorang adalah direct user daripada produk-produk teknologi yang keluar dari sana. Contohnya macam pizza atau apa sebagainya, mereka ada render farm sendiri dan diorang ada teknologi yang basically orang di consultation direct daripada orang yang membina infrastructure ni.
Tapi di mana di sini pula kita kat belah sini di dunia ni, kita adalah third party user, di mana kita akan menggunakan orang daripada servis-servis daripada luar dan sebagainya. Tetapi kalau kata kita dapat membina kat sini, kalau kata contoh kita dapat membina modal insan yang dapat membina infrastruktur tu, kita boleh pergi lagi jauh daripada sini. Jadi in terms of this collaboration, how do you fit in? Maksudnya menggunakan you punya pengalaman, you as part of the team, ke macam mana precisely? So kalau kata dari segi Le Copak Production, kita mengkongsi pengalaman kita dan macam mana kita achieve kita punya produk-produk kita yang dah sampai ke Oscar. Di senarai pendek 32 tertinggi. Tepuk sikit. So itu bukannya satu pencapaian yang calang-calang. Betul. So di situ, dan kita sekarang dah sampai situ, tapi macam mana kita nak merecreate balik benda proses ini supaya kita dapat merecreate lagi banyak lagi dengan senang. So Cik Faizul, you use this experience to work together with them to develop this macam syllabus ke apa? Is that accurate? Di mana LCAA sebenarnya adalah kita punya arm untuk ke arah akademik. So apa-apa yang kita gunakan di company kita dari segi teknologi yang kita baru yang kita guna, ataupun of course kalau kata kita ada perubahan work pipeline ataupun sebagainya, dan disebabkan oleh teknologi baru dan sebagainya, kita directly akan translatekan benda tu dan updatekan kepada SAA. So kita indirect communication with SAA dan benda tu diorang dapat info tu first hand from us. Dan diorang punya tugas adalah of course menjadi macam Cik Akmal cakap tadi, adalah menjadi agent untuk mentranslatekan benda tu jadi akademik. Sebab kita cakap pasal akademik ni, diorang ada format-format yang diorang kena buat. Dia nak tak nak kena ikut format tu. Kalau kata kita dia buat cantik macam mana pun tak ikut format tu, dia tak macam tak iktiraf ataupun diterima lah. So macam sekarang ni kita cakap this language, and LCA is our arm or our in between. So bila mana this collaboration whereby you masuk you participate in your experience to develop all this apa semua kan. My question next is what are the challenges yang you face throughout this collaboration? So I think juggling is one of the thing. Because like it or not, we are a production house. Bukan saja saya, kita ada banyak lagi staff-staff ataupun orang-orang yang terlibat untuk bagi contribution kepada apa yang LCAA nak cuba achieve dan apa yang kita nak cuba achieve. Tapi dia punya challenges adalah kita di sini, macam saya sebagai creative director, juga sebagai simulator dan sebagainya, kita ada projek yang harus dijalankan mengikut deadline dan sebagainya. Dan simultaneously kita kena create, kita kena pave the way in front, and as well as make it into a building block on the back. So that's the challenges for me lah. And then again, I think Cik Akmal ataupun Puan pun ada pernah cakap tadi kan, kenapa budak generasi sekarang ni tak nak belajar. So that's another thing, because when we are here in the forefront, and then we look back and we have arranged a block for them, and then some of them of course dia tak akan nampak benda sebagai opportunity, tak akan nampak benda, dia tak akan appreciate the value of those things. That's a challenge that we have to overcome. So because generation nowadays, they have everything on their fingertips. They have YouTube, they have to, but that is not direct information from experience. Because knowing stuff and executing or making executing taking action from that knowledge is different. Because you can know something, but when you are put in that position to do what you know, it might not be the same, because you have a lot of variables. Ada banyak variable lain yang tu. That's itu very datang dari pengalaman. Interesting take indeed. Jadi kembali kepada Felda, from your Yayasan Felda punya standpoint, kan, when it comes to this collaboration, yang mana intention dia nak memaju generasi yang celik digital, hence the collaboration dengan LCA, the cream of the crop, the best. So saya punya question kepada pressure Puan, ni. apa challenges dia pula Puan daripada pihak Yayasan Felda berkenaan collaboration ni? Cabaran dia confirm nak dapat student. Siang malam pagi petang macam, dapat student ke belum, nak cukupkan kota tu, rasa macam
Saya rasa bukan saja di LCA ke YF ke, malah saya rasa mana-mana IPTS pun menghadapi cabaran yang sama. Betul. Nowadays lah. Tapi tak apalah, sebab kita orang memang everyday work together dengan LCA untuk dapatkan student. Nak kata cabaran, kita anggap ni macam kita boleh buat. Part and parcel. Kita memang akan make sure kita akan dapat student, and kita rasa sebab kita pun dalam plan untuk banyak lagi program yang kita akan buat, bukan saja program akademik, tapi banyaklah sebab dalam plan ni sebenarnya kita nak gunakan pelajar-pelajar sedia ada ni untuk buat satu macam orang kata iklan. Dengan adanya kepakaran-kepakaran mereka ni, kita buat iklan macam promote yayasan. Why not mungkin kadang-kadang pelajar-pelajar ataupun orang masyarakat luar ni boleh nampak, student buat iklan macam ni, so mungkin diorang rasa macam berminat ataupun tertarik. Maybe so why will not be a catalyst kan. So I mean it's a big missed opportunity for, since that Felda is already like giving the chances ataupun dah sediakan semua. Itu pun susah nak cari orang. Betul. Kita punya target berapa banyak? 60. 60. So itu kita punya cabaran ataupun memang yang kena target lah ya. How do you overcome that? Mesti selama ni ada cara yang you buat. Susah-susah tapi dapat jugalah kan. Kan? What do you do precisely? Alhamdulillah, dalam yayasan ni kita juga beri peluang kepada kaki tangan kita sendiri. Kaki tangan kita yang nak upgrade, so kita offer kepada kaki tangan kita tu sendiri. So alhamdulillah, so far semua itulah orang kata rezeki. Result semester diorang pun sangat memberangsangkan, walaupun dalam masa kekangan bekerja tapi ada masa untuk belajar, dan belajar pun perform. Dia dapat dekan. So kat situ saya rasa impress dengan adanya tenaga pengajar di RCA, dan itulah orang kata. Baik. Okay, so sekarang kita move kita punya discussion ke future tense pula ya. Tadi kita dah bercakap sebelum, sekarang dan ke depan untuk completekan. Dalam inisiatif untuk memacu generasi ataupun modal insan yang celik digital ni, salah satu inisiatifnya is collaboration with LCA kan, dengan LCP juga, sebab bagi knowledge apa semua kita construct, monitor dan kita supplykan. Tadi katanya outcome-nya pun okey, alhamdulillah. So now what we are doing now, is it enough? Adakah mencukupi untuk kita targetnya ke situ? Okey, daripada pandangan Yayasan Felda, ataupun masih tidak cukup, perlu ada lagi inisiatif yang perlu dilakukan? Bagi saya perlu memansangkan lagi kolaborasi ni, bukan sahaja daripada segi akademik, tapi mungkin next macam saya cakap tadi lah, mungkin on digital production sendiri. Itu yang macam rasa tak pernah lagi ke orang macam collaboration tapi ada filem pendek sendiri ke, macam itu yang saya idamkan, bukan saya lah, mungkin yayasan sendiri. So kena ada satu course yang tu jadi 120 lah ya. Baik. Daripada Syed Encik Akmal pula, bagaimana tu? Is it enough what we are doing now untuk target kita ada instigate ataupun generate this generasi yang celik digital? That's a great question. Agak best soalan tu sebenarnya, dan secara asasnya saya setuju dengan Puan Farah. Dia kita cuba jangan negatifkan dia. Dia bukan tak cukup, tapi buat masa sekarang kita bagi asas dulu. Dan dari asas tu baru kita tengok bagaimana kita boleh eksploitasikan, macam mana kita boleh manfaatkan, dan mungkin juga di mana ada ruang untuk penambahbaikan. Actually point Puan Farah pasal kita nak buat produk tu, itu bagus sebenarnya, sebab zaman sekarang ni macam Cik Faizul cakap, semua di hujung jari ni, nak tak nak, orang kata kalau tak nampak tak jadi, orang kata kalau tak nampak tipu. So untuk kita mewawarkan ataupun untuk kita orang kata masyhurkan dengan besar-besaran, lebih baik kita tunjukkan hasil kerja itu sendiri. Betul. Jadi kita punya kiranya fasa 1 lah kalau saya boleh sifatkan kan. Fasa 1 tu kita bagi dia pendedahan asas dulu. Asas pun tak asas sangat lah, sebab orang-orang yang memang dah berpengalaman, boleh kata dah nak dekat 2 dekad macam tim expert Lekopak ni kan, not referring to you, referring to experience. So basically dia dah bagi satu orang kata apa, batu loncatan dah. Sebab
at least diorang dah tahu dalam industri dibuat macam ni. So bila produk tu keluar, memang akan nampak seolah-olah budak-budak ni dah kerja ke pun dengan Lekopak, padahal diorang baru study. Dan itu adalah matlamat kita sebenarnya, because it's not about through collaboration ni dia terus capai matlamat tu, tak. Dia mesti ada building block dia. Dia mesti ada tangga-tangga dia tu. So ini tangga pertama. Kita akan bagi pendedahan dulu, kita asah minat dia dulu, kita tunjukkan apa yang orang kata apa, possibilities atau apa kemungkinan daripada pendedahan ni, dan kita akan work together untuk tengok fasa 1 dah berjaya, diorang dah equipped with the knowledge. Jadi macam mana kita nak hasilkan satu benda yang ataupun satu legasi yang menunjukkan kolaborasi ni memberikan manfaat yang besar. Dan daripada produk, contoh kalau macam short film ke ataupun mungkin short type of advertisement kind of video ke, menunjukkan yang they are ready to be employed by anyone. Dan menunjukkan yang ni daripada generasi baru Felda ni. So orang macam wow, they are so tech savvy, diorang betul-betul tahu digital. Dan mungkin itu juga akan membuatkan yang tak minat ni, aku pun nak juga. Betul. Aku pun nak try juga. Aku pun nak mungkin sebenarnya minat tapi selama ni tak tahu tak ada platform macam ni kan. So that's why coming back to, mungkin bukan tak cukup tapi kita baru nak mula kan. So kita kena mulakan dengan baik so that yang seterus-terusnya memang makin baik lah. Makin baik. Jadi dari segi from your side Pak Cik Faizu, what do you how do you see this goes, dengan what would you like to see next in regards to this collaboration? How can we take it to the next level contohnya, under the pretext yang kita nak memacu this generasi cilik digital one day? What would you like to see next? Kita biar dulu je siren tu. Ada siren ada punya siren. Okay, so as per said by Puan dan juga Encik Akmal tadi, saya rasa is well summarized of what we can actually expect. It's actually this collaboration has a lot of potential. The potential is enormous, because one thing is like Felda dan Yayasan Felda kan, so you guys are known for peneroka. This is basically meneroka juga di alam digital. I like that. You are creating or paving the way. Okay. So basically you are paving the opportunity and creating the way for people to actually make their livelihood. Right. So this is not something that we are saying, macam mana kita nak fit them in what is already here. We are talking about how do we create opportunity from what is not there yet. Okay. So that is the thing that we can see from the collaboration. Betul. Dan saya rasa tadi sebenarnya Puan dah I would say dah nampak to the future, dah cakap yang pasal collaboration dengan LCP itu semua. So dia dah jawab soalan yang akan ditanya lah sebenarnya. Dan saya rasa naturally, correct me if I'm wrong kita nampak yang hopefully dia akan menuju ke situ. Macam Cik Amal cakap tadi, kalau kita boleh summarizekan, it was one step among the steps need to be taken. Dan saya nampak dari situ, dan macam yang Puan cakap juga, kita can take this in a 360 way. Kita bermula, ini satu permulaan, dan kemungkinan besar yang mana kita akan ada collaboration dengan animasi ke Lekopak sendiri ataupun Upin Ipin itu sendiri boleh membantu dalam memacu generasi cilik digital, this initiative. Saya rasa itu satu kemungkinan yang tidak jauh tersasar, dan daripada apa yang kita lalui saya nampak eventually kita akan menuju ke situ. So kita berharap agar ini satu daripada langkah kecil yang diambil untuk ke destinasi seterusnya. Sebab kalau kita boleh summarizekan dekat sini, satu, digital is very important. Nak tak nak, we have to live to that. Macam mana Cik Faizu cakap, all the technology, everything digital, whatever, knocking the doors. Tak embrace, kita ketinggalan. Macam tadi yang Encik Akmal juga cakap, this is the step yang kita ambil untuk menuju ke goal ni dekat sana, but never a step yang final. Dia akan berterusan. Puan juga ada sentuh yang mana it has to be 360, macam kita ulang tadi. Mula-mula dengan LCA, kemudian mungkin ada another one yang macam Puan cakap tadi, bermakna scope dia tu berbeza, lebih tinggi lagi. Dan saya rasa kita tiga parti, Lekopak, LCA dan Felda,
hopefully kita boleh berkolaborasi lagi to take this to the next level. Sebab kita rasa we owe it to the next generation. Ya kan? Baik. I think kita ada lagi a few questions sebenarnya kalau saya tengok list kita ni, tapi masa amat mencemburui kita ni. Baik, jadi saya open the floor. Mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Faizu. Last words on all this and perhaps to promote ke apa ke collaboration ke. Leave it to you. Okay, so A few minutes kita bagi. promote collaboration. So basically Pun boleh, promote Lekopak pun boleh. Promote Let's Kopak. Okay, Promote so Yayasan Felda pun boleh. Okay, so untuk Let's Kopak Production, untuk siapa yang berminat, kita ada opening untuk kita ambil artis-artis. Kita ada buat openings. Selain daripada itu, kita tengah jalankan projek untuk movie kita, which movie? is movie. So kita ada jangan spill banyak sangat tu. So saya ada banyak projek tengah dekat bawah ni, sikit. and of course kita ada incoming, of course kita punya theme park lah. Itu salah theme park satu. tu boleh. Theme park tu boleh. Share just now Ya. So benda tu adalah salah satu benda yang agak exciting dan agak close by. It's actually around the corner kan. Betul. So I'm looking forward to that lah. And yes, that's it. Thank you Cik Faizu. Encik Kamal, a few words from you. Sebab kita sister company kan, kalau boleh saya tambah, yang tu dah selamat kan, sebab bernama Adam kan. September kan kita punya video game tak salah. InsyaAllah. Betul. Itu pun ada thing yang kita take it to the next level lah. We always challenge ourselves to the next level. Game development. Baik, dari belah Yayasan Felda, please. Saya itulah saya kalau boleh kita fokuskan kepada student lah. Saya mewarar kepada semua, bukan generasi, malah warga negara Malaysia itu sendiri, ambillah peluang yang sedia ada untuk memohon dua program ni lah, dua program yang kita tawarkan, iaitu Diploma Perniagaan Kreatif dan Diploma Animasi 3D. Kita kolaborasi dengan LCAA lah. So dan tak lupa juga kita nak promote lah Hari Peneroka Felda. Ada UPN kan? Ada panggil juga. Rasa. Kita tunggu next insyaAllah pada Julai nanti. Baik, we'll take note of that. Baik, terima kasih kepada penonton-penonton yang setia sampai ke akhirnya di hujung sana, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Lekopak Production dan LC Film, as well as follow Instagram dan Facebook Lekopak dan Lekopak Film juga ya. Saya Karya Budi Muhammad Aris, Director of Marketing, Sales dan Licensing untuk Lekopak Production, selaku moderator anda pada hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton di sebelah sana, dan terima kasih atas sokongan anda, dan terima kasih kepada panelis-panelis kita yang berada di sini pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kita. Baik.